A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai tak Islam lah. Macam tak nak jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, bahagia Datuk Abdul Ghaffar selaku pengarah kastam Negeri Perak, seterusnya juga yang bahagia Datin, itu juga Tuan Zul Fadli selaku pengerusi Bakiska, begitu juga Tuan Wakil, siapa pula nama pegawai, nama Tuan, siapa nama Tuan? Tuan Hasnul. Jadi lain kali sebenarnya nama VIP jangan kau takut. Kau seorang ni nak bagi aluan-aluan kan. Dan tak apalah, yang saya ingat saya sebutlah. Tuan Hasnul, terima kasih banyak. Sebab Tuan Hasnul ada hari ni, alhamdulillah. Kita rasa seronok sebab ada cabutan bertuah. Dan saya rasa dan macam mana dah beberapa kali dah saya pergi program Bank Islam Taja ni, tapi dia tak pernah siapkan nombor tu untuk penceramah sekali. Tu masalah dia. Kalau biarlah penceramah pun terasa nama dia mungkin ada, macam tu kan. Jadi alhamdulillah, syukur sangat-sangat hari ini dapat kita bersama-sama dalam program Majlis Ilmu pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu program Rumahku Syurgaku, sejahtera di pejabat dan di rumah kan. Di rumah dan di pejabat. Jadi kedua-duanya nakkan kesejahteraan. Jadi sebenarnya hidup kita dalam dunia ni sementara aja sifatnya kan? Sementara sifatnya. Jadi dalam kesementaraan itu, kita naklah mengisinya dengan perkara-perkara yang baik dan bermakna. Saya ni kalau saya bercakap tu kan, ialah orang Negeri Sembilan kan, kata adat banyak kiasan kan? Ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Saya kena faham betul-betul. Kadang-kadang kita cakap tu ada banyak maksud yang tersirat. Kan? Hari ni kan, kita tengok bagaimana tajuk ni diolah dengan sedemikian rupa sebab betapa pentingnya kita nak mengejar satu bentuk keseimbangan. Kerjaya dan juga keluarga. Ada orang cakap bila disebutkan tentang sejahtera ni, orang kaitkan dengan kebahagiaan. Tapi bahagia itu sendiri ada pelbagai takrifan dan juga pandangan. Kan? Pahala pula tu. Logak-logak pula tu. Ya. Jadi orang kaitkan dengan kebahagiaan. Bahagia tu macam mana? Ada yang cakap ada duit banyak baru bahagia. Ada orang cakap lah. Kan? Ada orang cakap pangkat tinggi baru bahagia. Ada orang cakap rumah dia besar bahagia. Ada orang cakap isterinya besar, isteri dia bahagia. Macam itulah. Ada orang makan badan dia besar, dia makan sampai dia menangis. Kenapa lah aku makan? Kata. Ada orang kata popular itu bahagia. So macam-macam cara lah orang nak berikan takrifan kebahagiaan. Bahagia ni apalah katanya. Ada orang cakap isteri ramai bahagia. Kan? Ada orang cakap anak ramai baru bahagia. Ada orang cakap anak yang sedang-sedang aja baru bahagia. So macam mana? Bahagia itu sendiri juga subjektif. Tetapi dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Kepada yang non-Muslim boleh ambil lah maksud ayat tu. Boleh ambil juga lah. Sebab generalnya kita faham lah tu. Mengejar keberuntungan akhirat,
Nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya. Itu maknanya apa? Dunia pun dapat. Jangan risau. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Maknanya, nak kejar keberuntungan ni, kebahagiaan ni, carilah kepada kehidupan selepas mati nanti. Mana apa yang kita buat hari ni, semua kita akan ditanya balik. Betul tak? Apa yang Jibril kata? Jibril kata kepada Nabi pada satu hari, dia kata yang pertama, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya kamu akan dibalas dengan setiap apa yang kamu lakukan. Nampak tak? Pertama sekali, hiduplah. Nak hidupnya mana? Hidup sampai masa kita akan mati. Maknanya kena apa? Takkan tak ada kita terfikir sampai masa kita akan mati. Macam Datuk Ghafar lah kita tengok ini kan. Dia sebagai pengarah, nak menyampaikan dia kepada tahap dia jadi pengarah tu. Sebelum tu dia dah buat macam-macam dah. Macam-macam post dia dah duduk dah. Sebelum dia menjadi pengarah. Kan? Maknanya panjang, dia proses sebenarnya. Bukan tiba-tiba. Sebelum nak jadi Samsul Debat tu, ya Allah Akbar, macam-macam. Dia pun penjawat awam juga dulu. Kan? Pengarah lagi. Tapi sebelum tu dia kerja apa? Kerja kilang, kena kerja basuh pinggan, tepi jalan, tepi longkang, pernah bantu Grab, tolong mak meniaga. Macam-macam buat. Pernah melalui. Dulu Samsul Debat ceramah dah. Waktu dia jadi pengarah dah ceramah dah. Cuma masa tu korang buat tak tahu lah kat aku kan. Buat tak kerti je. Mana ada orang sampai sekarang ni boleh istiqamah pegang kamera sampai sesudah buat tu. Kemudian sekarang ni je kan. Tahan tu, istiqamah dia pegang. Gelak pun tahan. Takut masuk dalam kamera kan, penyerahan. Dahsyat kan. Tak nak capai tu, nak beritahu. Semua tu proses dia. Tapi akhirnya pun matlamat kita. Kita tahu dunia ni sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Tu ada yang cakap, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia ni ibarat RNR. Kan, pernah pergi RNR kan? Hentian rehat dan rawat. Tak pernah lagi orang sampai dekat RNR tu, wih lawa gila. Akhirnya nak buat rumah kat sini, tak ada. Tak ada orang fikir nak buat rumah kat RNR, walaupun macam cantik pun RNR. Semua pergi sana, lepaskan hajat, minum. Kadang-kadang kalau naik bas express tu tak berani turun minum pun, takut naik salah bas lepas tu. Atau kena tinggal. Tak nak, biarlah, tahan kencing, kepit lah sampai ke sudah. Duduklah dekat dalam bas tu. Betul. Ada berlaku orang macam tu. Kan? Sepupu saya naik, punya tak nak turun, sudahnya terlepas daripada tempat dia. Dia patut turun kat Seremban. Sudah kat JB. Dia tengok pasal lain sangat jalan dia tak sampai lagi. Dia terlelap lah lepas tu. Takut nak turun. Jadi itulah keadaan dia dunia kita hari ini. Macam tu juga dengan hidup berkeluarga. Kita ni kena keseimbangan ni. Apa maksud seimbang? Adakah maksud seimbang tu 6 jam di rumah, 8 jam di rumah, 8 jam dekat pejabat? Tak. Kadang-kadang suami sibuk, kerja, isteri pun sibuk, suami isteri sibuk. Ya Allah, suami pangkat sampai ke lengan ni, la ilaha illallah. Kan, yang pakai uniform kan. Tidur pun pakai uniform, main-main. Kami siap berkhidmat tuan. Wah, kan. Iya. Jadi apa maksud seimbang? Kadang tak dapat seimbang ni. Dan kalau dari segi masa memang tak dapat. Tapi masuk keseimbangan dia meletakkan satu kena pada tempatnya. Kadang tak sempat kadang-kadang dekat rumah. Bawa isteri datang pejabat. Contoh, Datin. Kan contoh. Sebab Datuk sibuk. Betul Datin? Jadi kat sinilah dapat duduk sebelah. Kan? Kat rumah pun payah. Cemburu aku tengoknya. Kan? Saya pun tak dapat. Payah. Pening kepala. Hari-hari tengok bini orang. Bini sendiri tak tengok. Bayangkan tu kan. Nampak macam mana? Sibuk kan. Semalam pagi kat mana? Semalam pagi saya di Hospital Kuala Lumpur. Kan? Petang semalam
di Shah Alam, malam tadi di Masjid Batu Tiga Shah Alam, pagi tadi subuh-subuh dah gerak sampai dekat sini. Bekerja, aku ingat camah aku 9, punya 9.30. Kalau tu aku lepak kat Mama Kitchen tu lama sikit tadi. Kelang kabut orang tu nak ambil gambar. Tukang masak dengan apron keluar ambil gambar tadi. Kan? Rasa geram lah nak try menu dia banyak. Lauk, ikan patin pun dah siap dah, tak sempat makan. Pukul 9 ni 9, rupanya 9.30. Kan? Duduk atas tadi, sekejap je buang dengan Datuk kan. Baru makan kuih gelang. Kari pap tak usik lagi. Jom turun. Menyampah aku. Jangan tanya lah. Ni Tuan Zulfatli ni. Ya kan? Habiskan kari pap tu, tak ada yang tanya dia. Tak apalah, turun lah. Sebab macam mana tempat orang. Kan? Contoh. Ya. Tapi seronok lah. Ini jumpa kawan saya. Kan? Noh Hayati tu. Tak payahlah pandang. Kami tak ada apa-apa pun dulu. Kita orang sama belajar dulu masa kat London, Melaka. Lendu. UiTM di London, lalu Gajah Melaka. Lendu. Kami belajar dulu diploma in public admin, UiTM. Lepas tu boleh sambung degree, tapi still contact lah. Dia rajin kontak saya, panggil baru ni sekali. Kontak selalu, nak panggil ceramah, tak panggil, macam tu kan. Tapi kali ni baru dapat makbul kan. Sebab itu tertangguh banyak kan. Itulah dia. Jadi, kalau kita tengok tadi, dalam hidup kita ni, saya nak bagi satu kata-kata. Disebutkan, kekayaan yang paling besar adalah akal. Ingat kata-kata ni tau. Kekayaan paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Inilah asasnya kita nak berbahagia, sejahtera, baik di pejabat, baik di rumah. Akal sentiasa kita pegang. Kalau kita tengok Imam Malik kata kalau nak berjaya dalam hidup ini kena ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan keempat, pelita yang menerangi. Bila dia sebut macam tu, macam saya kata tadi lah, orang dulu-dulu dia cakap banyak bahasanya berkias. Dia tidak tuju kenderaan yang tangkas tu macam kenderaan rasmi custom. Tak. Dia tak maksudkan Toyota Camry. Tak. Dia tak maksudkan Mercedes-Benz, BMW. Tak. Maksud kenderaan yang tangkas, akal fikiran yang cerdas. Guna akal kita. Kadang-kadang akal kita tahu benda tu baik. Kadang-kadang akal tahu benda tu jahat, benda tu tak elok. Tapi kita buat juga. Itu masalah dia. So, akal fikiran yang cerdas maknanya dipikir dan dia buat apa yang dia cakap. Itu sebabnya kata Mahatma Gandhi, the harmony is when what you think, what you do and what you say are the same. Nampak? Sama tak macam dia cakap? Dia kata the harmony is when what you think, what you say, what you do are the same. Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap dan apa yang kita buat sama. Kepala ni dah fikir ni, akal ni rasuah salah, jangan rasuah, jangan terima rasuah. Kepala dah cakap, mulut pun beritahu rasuah ni bahaya. Dia akan ni, sekali kau ambil, hidup kau dah takkan sama lagi. Dia cakap. Tapi orang datang, hulu, ambil tak? Ambil. Contohlah, benda ni berlaku di banyak tempat kecuali custom. Saya kena cover lah, siap-siap kan. Kan tak panggil lagi kan? Tak adalah, maksudnya kita kena beringat. Dia bukan isu jabatan, bukan. Dia adalah individu. Itu sebab kalau kita nampak ada insiden-insiden ni, kita kena. Sebab apa? Sebab keberkatan rezeki juga boleh membawa kepada kebahagiaan tadi. Itu sebab saya kata tadi.
Kan, mengejar keberuntungan akhirat. Maknanya kita tahu dari segi akhirat Allah Ta'ala tak suka. Dalam segi agama mana pun tak membenarkan rasuah. So, kalau kita dah fikir itu, kita jaga. Jaga tak ada berkat, keluarga bahagia. Macam tu. Dia ada kaitan. So, pertama, akal fikiran yang cerdas. Yang kedua, rumah yang lapang. Apa maksud rumah yang lapang ni? Kesabaran yang tinggi. Bukan rumah bungalow, banglo. Bukan rumah semidi, bukan rumah 80 kali 100, bukan. Tapi dimaksudkan dengan rumah yang lapang, kesabaran. Dalam bekerja kena sabar. Kita tak boleh tak sabar. Tak payahlah kau kerja macam mana pun, itu je lah pangkat kau. Datuk Ghaffar takkan nampak engkau. Orang tu cakap pula dah. Yang seorang ni mengasut yang lain. Kan memang ada wakil syaitan rajim dalam staf ni kan. Memang ada. Kau tak payahlah nak kerja kuat sangat. Tak ada mana kau naik pangkat. Percayalah cakap aku. Ayat dia. Sabar. Kadang tak nampak sabar dia. Nana perempuan. Kau tengoklah. Kalau khusus pergi Singapura, luar negara, kau tengok siapa dapat pergi. Pas dia. Khusus kat Ipoh dia hantarnya kita. Contoh. Kadang dia boleh baca tangan bantal khusus pun boleh baca. Nampak tak? Jangan bersangka-sangka begitu. Kan? Sabar. Sebab mungkin ada baiknya tak pergi hantar khusus jauh. Boleh balik rumah hari-hari. Kau tanya Samsul Debat. Hari-hari ceramah jauh. Kenapa tak boleh ke ceramah kat Seremban aja? Tak ada yang kat Seremban. Kan kadang-kadang je ceramah dengan Kak Seremban. Oh, hari ni lauk special Ustaz. Kita lauk gulai Ustaz. Aku ingat gulai kuning, rupanya kari. Kan? Macam mana? Bengkak tekak aku ni dia kari hari-hari. Kan? Bukannya tak boleh makan, boleh lah tapi kurang. Kan? Macam hari ni pun. Tak ada, Cik Zulfadli tak pernah tanya. Selera saya tengah hari suka makan apa, dia tak tanya. Asyik ikut tekak pengarah, kena. Contoh. Ya, contoh macam tu lah. Saya bagi hint. Kan? Samsul Bak tu suka makan apa, tak ada yang tanya. Baik dengan Nono pun tak tanya. Kan? Puan Nur Hayati, dia tak tanya pun. Kan? Contoh lah kan. Samsul Bak ni dia suka makan apa, tak ada. Pergi ceramah kat masjid, ikut saya pengurusi masjid. Macam mana? Tak adalah, kita kena belajar sabar. Nampak macam mana? Kan hidup kita ni manusia. Cantik dipandang, bulan mengambang. Bulan mengambang, tak orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sabarlah banyak-banyak. Orang naik pangkat, kita tak naik pangkat. Cuba percaya. Tak apalah aku tak naik pangkat, tapi ada benda lain Allah Ta'ala bagi kat aku. Tak boleh ke fikir macam tu? Kan? Macam-macam Tuhan bagi kat kita ni. Contohnya hari ni kan dapat duduk. Ni pun rezeki. Mahal tu. Kan? Jadi hal kan? Rezeki, kita dapat jumpa ni rezeki, betul tak? Dalam banyak-banyak hari inilah yang paling best kali pagi. Betul tak? Pagi yang paling best hari ni. Hari ni hari Selasa, betul tak? Selasa pagi yang paling best sebab ada ceramah ni. Betul tak? Bukan sebab ceramah tu maknanya tak payah kerja. Kan kau dengar ceramah aja kan. Minta-minta sampai tengah hari ceramah ni kata kan. Biar habis. Terima kasih banyak. Tu susah. Kita kena belajar syukur walaupun naik kosong kan. Kita kena belajar syukur. Tak salah ke saya cakap kau? Kan? Terima kasih banyak Sebab kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Dah orang menuang, saya kenalah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sadap air yang kena tuang ni. Walaupun air ni biasa ada kat pasaran kan, tapi lain bila dia tuang. Makasih ya. Dia risau kena bahan tu. Macam mana pun terima kasih. Jadi sabar dengan ujian dan dugaan. Kita tak dapat ni tapi Tuhan mungkin bagi benda lain.
Tuhan bagi kita pagi tadi. Tengok, malam tadi berapa ramai yang terlelap tak sempat minta panjang umur. Dia tengok TV terlelap, masuk dalam bilik terlelap. Tengok TV terlelap, tengok handphone sampai jatuh kat muka. Punya teruk, la ilaha illallah, letak kat tepi. Terlelap. Terlupa minta panjang umur, pagi tadi hidup lagi. Berapa ramai pagi tadi yang bangun fras? Aduh, kenapalah hidup lagi ni? Tak ada. Tak ada kan? Semua orang happy je bangun. Kan? Kelang kabut dengan macam-macam, hantar anak pergi sekolah, macam-macam gagam anak. Kan? Itu pun ujian. Tapi kita kesedar tak? Tanyalah orang, tanyalah Datin. Kan? Zaman hantar anak sekolah tu dah berlalu kan? Dulu pernah tak hantar anak sekolah? Pernah kan? Sampai sekarang ada lagi ke yang... Ada lagi? Yang umur berapa ke sekarang tu? Yang hantar tu? Oh, dah jahannam. Wow. Saya mana Datin ni muda lagi lah dengan Datuk ni. Saya silap. Ada lagi yang dah jahannam. Tak, maksudnya kadang-kadang ada orang, kita tengok anak dah besar-besar dah. Kan? Tanya orang lama ada, orang lama. Dah tak ada dah hantar anak pergi sekolah. Rindu sangat tu. Kan? Pagi-pagi, ya Allah, orang perempuan dekat pejabat ni nampak. Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang ke custom lagi Perak. Saya minum dah. Orang buka ke main lagi. Dekat rumah, dia dah buang tudung tu sekarang. Map, dia kembang. Dia pakai baju binatang tu kan. Dia mula cari habitat dia tu kan. Masa tu kau dengar lah loudspeaker. Pergi mana ni? Astaghfirullahaladzim. No. Apa kau berapa ni? Marah anak. Satu lorong dengan suara dia tu. Tak kira lah dia isteri pengarah custom ke tidak. Tak kira lah. Dia loudspeaker tetap loudspeaker. Tanya, pernah bergaduh dengan anak pagi-pagi. Betul tak orang perempuan? Orang lelaki mana ada? Sebab dia didik anak dengan iman. Dia lain. Orang perempuan bergaduh dengan anak lah. Pandai dia nak sekarang sampai sekolah. Mana kasut? Kasut pun tak ada sampai sekolah. Pernah berlaku tak? Pernah. Orang lelaki kejut anak lain. Orang lelaki macam ni je. Bangun. Kerap tegak. Mandi. Iya. Sebab didikan dengan suara ton yang nada bass tu. Bangun. Macam tu. Iya. Ini korang kan. Memang buat karangan panjang. Bangunlah pukul berapa dan dia kata nak jadi apa? Astagfirullahaladzim. Ada je panjang. Tak boleh ke? Bangun. Tak pernah. Bangun. Pukul berapa dah? La ilaha illallah. Bangun. Ya, itulah perempuan. Lelaki tak ya? Orang perempuan siap. Belajar. Dia menanya dia. Ya. Lain, beza. Itu sebabnya sabar. Hidup kita memang macam tu. Sampai masa kita akan rindukan momen hantar anak pergi sekolah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai dalam rumah, seorang-seorang masuk asrama. Lepas tu seorang masuk universiti. Dah masuk universiti sibuk nak kahwin. Nak kahwin dia tak nak duduk dengan kita dah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Manusia makin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Cikukunya. Tangan, kaki, kuku dan mulut dah tak ada nama penyakit. Sepanjang anggota badan pun jadi penyakit dah. Taklah masuk penyakit cuping telinga dan celah hidung. Agak-agak macam tu lah. Tak tahulah kan. 3 bulan lepas ada penyakit baru sampai kat Malaysia. Nama dia apa? Sesama tomato. La ilaha illallah. Sesama tomato. Sakit sendi dan demam menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. Ya? Apa lagi? Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Extra jos. Tembici, temikai laici. Kopi kai, kopi campur temikai. La ilaha illallah. Macam-macam jenis air ada. Jatuh dah. Saya kena keluar sekarang. Keluar aku. Keluar aku syurgaku. Dah.
Macam ni lah. Tak, saya nak bagi tahu orang custom. Kali terakhir orang pakai polystyrene ni kau tahu tak bila? Orang dah pakai banner sekarang, kau tempah lah. Apa baki sekarang kedekut dan tempah banner? Kejap ni turun satu ni. Sanggup ni, aku nak tanya tu, siapa yang mau motong ni huruf ni? Cakap, siapa yang menggunting satu ni? Sabarnya lah. Hai. Siapa? Siapa yang mau? La ilah. Tengok, tahniah lah. Benda boleh tempah, kenapa? Rak jimat ustaz. Inilah. Jangan ditampal, biarkan. Keluar aku. Rasa nak keluar dah pada dewan ni. Jadi hal kan? Tak adalah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, bila cakap pakaian yang cantik, apa maksud pakaian cantik? Akhlak yang baik. Perangai kita yang baik. Dan yang keempat, bila cakap pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan. Jadi bila kita kaitkan dalam hidup kita ni, saya kata tadi, akhlak yang baik, benda-benda yang baik, career kita ni kena baik dulu. Itu sebab dia sebut sejahtera di rumah dan pejabat ni. Dalam pejabat, kita nak cari rezeki yang halal. Itu sebabnya penting dalam mencari rezeki yang halal. Kita pernah dengar ceramah sebelum ni. Ada penceramah yang datang bekerja sebagai satu ibadah. Kan? Bekerja sebagai satu ibadah. Macam-macam penceramah datang. Tapi hari ini tajuk dia lain. Tapi tak salah. Tapi maksud dia lebih kurang sama. Bila sebut bekerja sebagai satu ibadah, kita kena faham macam mana nak jadikan kerja sebagai satu ibadah. Ada orang tak tahu. Akhirnya bila dah pencen, baru dia sedar, dia terlupa untuk menjadikan kerja dia sebagai satu ibadah. Dia kerja baik dah, tapi dia terlupa nak jadikan dia sebagai satu ibadah. Maka sia-sialah, rugilah dia. Mungkin banyak benda baik dia dapat pahala, tapi pahala ibadah tu macam mana nak dapat? Macam mana dapat pahala ibadah? 3 syarat. Pertama, mestilah benda yang baik. So kerja kita ni kerja baik. Kerja custom ni, bahagian percustoman, percukaian, benda baik. Kan, bahagian SST, baik. Semua baik. Benda-benda yang kita buat ni, nak menjana hasil untuk negara. Betul, baik dah. Satu. Kedua, mestilah kaedahnya diizinkan oleh Allah. Tuhan izinkan cara kita buat. Kita tak tipu, kita tak memongak, kita tak buat benda-benda yang melanggar peraturan. Kedua. Dan yang ketiga, mestilah diniatkan kerana Allah. Baru dapat pahala ibadah. Niatkan Tuhan apa yang kita buat ni, dapat pahala ibadah. Tiga-tiga kena ada. Ada orang, benda tu benda baik, tapi kaedahnya tak betul. Dia tipu klaim. Dalam bekerja, tipu klaim, overtime, mileage, tipu. Bila tipu klaim, tipu mileage. Ingat ya, mileage dan overtime ni bukannya menambah pendapatan. Dia hanya klaim balik apa yang telah kita belanjakan sepatutnya. Malahan tak boleh cover pun keseluruhannya daripada apa yang kita belanja. Itu hanya sebagai satu remedy sahaja, sebagai satu bantuan sahaja kepada kita untuk klaim balik sekadar ikut kelayakan kita. Tapi ada orang dah salah konsep. Dia ingat ini merupakan tambahan pendapatan. Sampaikan dia boleh dengki dengan orang lain. Wah, banyak overtime lah ni. Kawan tu office boy, budak pejabat. Memang betul ke overtime dia tinggi, dia hantar surat banyak-banyak tempat dia pergi, tapi spoket berapa kali tukar sebulan. Motornya servis berapa kali, pancit tayar berapa kali. Benda ni tak boleh cover pun sebenarnya. Tapi itulah satu kemudahan yang diberikan. Malahan ada orang tak klaim pun. Kadang-kadang pergi kursus, kan? Datuk Ghaffar pergi kursus, kadang tak klaim pun mileage dia pergi kursus tu. Kalau ikut kan pergi meeting semua boleh klaim, tapi kadang malah nak klaim. Kan, tak apalah, biarlah, tak apalah kadang-kadang. Sebab apa? Mileage ni hanya bukannya menambah pendapatan, tak ada. Minyak kita keluarkan. Tu belum cerita lagi. RFID. Kejap naik, jap tak, jap naik, jap tak.
Itu pun dengar-dengarnya tahun depan nak tukar benda lain. Bayangkan tu. Tak sakit jiwa kau dengarnya. Kan? Smart tag pun dah kejap ada, jap tak ada. La ilaha illallah. Hara. Tahulah. Tapi mungkinlah dengan kerajaan yang baru, perkara ni akan diatasi agaknya kan. Ni ya. Besok akan ada pengumuman khas tentang telur. Harga telur. Hari ni. Ya. Bayangkan hari tu tiba-tiba telur tak ada. Telur tak ada. Angkat sumpah berlambak telur. Bayangkan. Nah, mana nak nunjukkan telur tu ada sebenarnya. Tapi ada peniaga-peniaga yang tak bertanggungjawab ni menyorokkan telur-telur. Sehingga para lelaki rasa terancam. Kan? Tak adalah, memang iyalah. Kan? Sebenarnya ni taktik lama. Peniaga ni kena tanggungjawab. Ni cerita dia. Tak apa, balik cerita tadi. Jangan tipu klaim dia tak tambah pendapatan. Ingat tu. Jadi tak payah tipu-tipu. Kalau kita buat klaim pun, kemudian dapat query daripada bahagian keuangan. Mana bahagian keuangan? Tak mengaku pula dah. Mana bahagian keuangan? Mana bahagian keuangan? Tuan tunjuk. Tuan. Tak. Tuan ni seorang je jaga keuangan. Mana lagi? Lelaki dua orang je. Siapa lagi yang duduk kat jabatan kewangan ni? Bahagian kewangan mana? Yang perempuan tak ada langsung. Yelah, lelaki jaga duit lagi bagus. Nah, bahagian kewangan kadang dia buat query. Kenapa claim mileage ni lebih banding orang lain, sedangkan semua pergi kursus yang sama? Kita pun marah, macam duit mak bapak kau. Sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya soalan tu. Benda tu kena amanah, kena confirm. Besok kalau kita main bayar je, besok bahagian kewangan akan bertanggungjawabkan kenapa bayar ni. Tu sebab dia tanya, jawab je lah dengan jujur. Memang itulah klaim saya. Kerana pertama, saya tak tahu jalan. Dekat roundabout tu je 3 kali saya pusing. Saya tak tahu simpang mana satu nak saya tuju. Jawab ajalah. Jadi kemudian kita tahulah nak slash ke, nak lulus ke tak. Faham? Jangan kita tipu. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Contoh katalah saya, Datuk Ghaffar dengan Cik Zulfadli, kami bertiga tubuhkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh negeri Perak. Dan kami sangat committed dan fokus. Kami tak bantu anak yatim pun tak bantu, hanya ibu tunggal saja. Dan kami namakan persatuan kami ini PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Jadi benda tu benda baik tak? Benda baik, bantu ibu tunggal. Caranya mesti diizinkan oleh Allah. Kita bantu bagi bantuan kat satu-satu, kita pergi ramai-ramai pergi. Kan? Dan yang ketiga, niat kerana Allah, baru dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada yang niat, aku dapat selfie jadilah. Mungkin ada pahala tapi tak sebanyak pahala ibadah tadi. Niat kerana Allah, niat kerana Tuhan, insya-Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau tiba-tiba kaedahnya tak betul. Contohnya tiba-tiba Tuan Zulfadli kata, Datuk Ghaffar, Samsul Debat, rumah yang last ni you all tak payah pergi. Tak apa, saya hantar seorang-seorang. Saya mulalah tanya Tok Ghaffar, apa cerita tu? Tok Ghaffar kata, tak tahulah. Kami pun tinjau, rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir ni bukan kaleng-kaleng. Mukanya sikit-sikit lagi macam Cut Tari dengan Luna Maya. Patutlah dia tak bagi kita pergi. Tapi Ustaz Zulfadli ni tak macam tu. Ni contoh yang menyebabkan kita tak dapat pahala ibadah. Kan? Jadi kita kena ikhlaskan hati kita. Buat kerana Allah. Inna a'malu bin niat. Niat kita apa yang kita nak buat. Itu sebab kita selalu cerita pasal tu. Itu sebabnya kita nak kejar ni kebahagiaan ni, kerja kena jaga tip-top. Carilah rezeki yang halal, bersih dan lurus. Halal maksudnya tidak mengandungi kedurhakaan kepada Tuhan. Bersih maknanya apa? Tidak menyebabkan kita lupa. Lurus maknanya bersesuaian dengan kehendak, peraturan dan undang-undang.
Tu sebabnya kadang susah kan, ini tak boleh, itu tak boleh. Tu sebab kalau kita tengok kat dalam TV tu, seorang pegawai telah pun ditahan akibat menerima wang suapan sebanyak bla 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 bla. Contoh kan. Kita pun cakap, itulah dia tak bersyukur. Itulah siapa suruh. Lain kali ingat. Itulah ada helok pangkat tinggi-tinggi buat perangai. Padan muka kau. Jangan cakap macam tu. Dia baru dituduh. Contoh kan, baru dituduh telah pun ditahan kerana ni. Baru dituduh, belum dibuktikan kesalahannya lagi, itu satu. Yang kedua, bila kita bercakap tu seolah-olah kita lagi baik pada orang tu. Jangan cakap. Kita belum diuji. Kita cakap tentang benda ni. Kita pernah tak bayangkan orang datang kat bilik kita, bawa satu beg duit, penuh duit, padat, buka zip, zap, duit aja. Tolonglah ejah sikit, tolong. Masa tu belum tentu lagi kita lagi baik daripada orang yang kita cakap. Tu sebab kita cakap, kalau nampak orang kena tangkap, nampak orang, kita nampak dalam Facebook, kita nampak dalam media sosial, nampak orang kena tuduh lah apa semua, terus angkat tangan doa. Ya Allah Tuhanku, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Tu je. Nampak tak? Jangan kita kutuk orang tu, kita pun belum tahu lagi baik lagi pada orang tu. Kan, hati-hati. Nampak orang tu kahwin, isterinya 3, gatal, nak mampus. Jangan cakap macam tu. Tu doa, ya Allah jauhkanlah aku pada ujian seperti ini. Ya Allah, kalau ya pun janganlah lebih 2. Macam tu. Contohlah. Makna doa terus. Faham? Ini ngutuk, gatal, nak mati, buang tebiat. Kita belum diuji lagi tau. Betul. Macam orang lelaki kan. Janganlah kau cakap, aku macam mana pun tu lah bini aku. Tak ada dah orang lain. Yang seorang pun tak larat, yang lebih pula. Bercakap depan semua orang. Tiba-tiba je. Iya. Tapi yalah, orang perempuan bawa tajuk ni pun dia boleh gelak-gelak ni, maknanya mereka pun dah mula berfikiran terbuka. Inilah semangat yang kita nak kan. Aduh, marah betul. Cubalah bawa sabar sikit. Iya, kita ni sebenarnya, iyalah kan, sekarang ni satu lelaki bersamaan dengan 13 perempuan. Dah lah lelaki yang ada tu pun sibuk nak jadi perempuan. Makin kurang nisbah dia. Kan? Jadi kemana lagi kasih? Dah lah orang lelaki ni kaya dengan kasih sayang. Kemana lagi nak dicurahkan? Tolong respon sikit. Tak adalah, saja je. Lepas ni hantar mesej dekat Ustaz Fadli, pastikan jangan panggil penceramah ni lagi, menghasut gitu kan. Tak adalah, saya cakap dia betul je. Cuma saya pesan lah pada orang perempuan, kalau kita marah, jangan marahkan poligami tu, marahkan orangnya. Orang tu kadang-kadang tak mampu berlaku adil. Orang tu merosakkan. Hukumnya boleh, betul tak? Hukumnya boleh, cuma orang tu je, betul tak? Asal kau tak nak jawab? Aku tanya ni. Hukumnya tu boleh, tapi orang tu kadang-kadang tak boleh, betul tak? Sekarang tu makluman orang lelaki, seluruh Malaysia sekarang, siapa yang nak berpoligami tidak perlu izin isteri pertama. Semua negeri, termasuk Sabah Sarawak. Iya. Nak beritahu. Saya bukan mengajar, nak memberitahu. Tak perlu. Cuma dengar, cuma prosesnya di mahkamah, hakim akan panggil isterinya tu ketika suami nak berpoligami. Contoh, Tuan Zulfadli bukan nama sebenar. Betul kamu nak berpoligami? Betul, dia kata. Dia pun tanya pada isterinya, sekarang ni suami kamu nak berpoligami, kamu setuju ke tak setuju? Kamu rasa macam mana? Saya bantah yang Arif. Kenapa pula? Saya tak boleh terima. Hati saya rasa dikhianati. Contoh, dia jawab macam tu. Maka hakim kata, dengan ni saya mengumumkan permohonan saudara Zulfadli ni diluluskan. Kalau itulah jawapan yang korang bagi.
Sekarang suami kamu nak berpoligami, apa pandangan kamu? Dia dah janji dengan saya. Macam mana pun saya lah satu je. Sekarang cakap lain pula. Jadi saya bantah. Hakim luluskan permohonan Tuan Zulfadli. Tapi kalau dia cakap, tu bawa perempuan, jangan emosi dalam mahkamah. Sekarang suami kamu nak berpoligami. Kamu, apa pandangan kamu? Yang Arif, saya redha. Saya terima. Sebulat suara. Tanpa sebarang bantahan. Itu satu cara tak emosi. Satu cara lagi, cakapnya nah, ni saya ajar ni. Yang Arif, saya bantah. Kenapa? Kerana saya bimbang akan berlaku penganiayaan dan kezaliman pada baik saya mahupun perempuan yang bakal dinikahinya nanti. Kerana dengan saya sendiri pun yang Arif, beliau gagal berlaku adil. Dengan ini saya kemukakan salinan penyata keuangan bank saya yang mana kegagalan beliau untuk bank in dan memberikan kepada saya wang nafkah setiap bulan. Pertama. Yang kedua, kelengkapan di rumah. Saya tunjukkan risit-risit dan bil-bil di rumah. Kebanyakannya saya yang beli. Barang-barang dapur saya yang siapkan. Malahan seluar Superman beliau saya yang belikan. Jadi bagaimana yang Arif? Jadi dengan hal ini permohonan letih ditolak. Faham? Macam tu, perempuan kena tahu hak. Jangan kau mengamuk tak tentu pasal. Relax dulu, tenang. Jaga maruah wanita. Tak ada lagi. Mengamuk bergumpal kat dalam mahkamah ni. Tarik rambut. Nak mati. Mapulah kau, jantan tak berguna. Jangan. Betul tak? Dia sebenarnya itu. Hakim tanya, hakim akan panggil isteri ni sebab tanya. Sekejap, tajuk dia lain. Tajuk dia lain. Betul lah, sejahtera kan? Sejahtera di pejabat dan di rumah dan di pejabat. Tu maksud dia. Ni saya beritahu hak orang perempuan. Yang seorang pun kadang-kadang tak boleh nak jaga, itu jawab dengan fakta. Jangan jawab dengan emosi. Saya tak boleh terima lah, saya mungkin. Kalau dia nak ceraikan saya. Itu satu lagi ayat yang paling problem sekali. Orang perempuan tak boleh minta cerai sesuka hati. Biduni baksin. Abadan-abadah jangan minta cerai. Melainkan sebab yang tersenarai di belakang sijil nikah kita yang lafaz taklik tu. Dia tak balik berapa bulan, dia tak bagi nafkah, mendatangkan kecederaan. Yang itu je boleh minta cerai. Tapi kalau sesaja minta cerai sebab dia ni, dibimbangi bayangan orang perempuan yang meminta cerai dan bercerai. Diharamkan baginya bau syurga. Bau pun tak boleh. 700 tahun perjalanan dah bau. Bau pengsan, bau pengsan. Nak masuk yang mana? Bau pun tak boleh. Hujah dapat, hujah. Ya? Tak, ni saya bagi tahu sebab banyak saya tengok penjawat awam dekat dalam mahkamah dia terperangkap yang berisu ni. Sebenarnya orang perempuan beritahu. Dia tunjuk tu, hakim dia akan menilai dari segi fakta kita. Itu je sebenarnya. Kezaliman sebenarnya kadang akan berlaku. Banyak benar, jaga. Ini bukan mengajar tau, tapi sedar. Dalam Quran pun beritahu apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasula sawarubah. Berkahwin akan dengan wanita yang baik bagi kamu dua. Terus dua je Allah Ta'ala sebut. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau tak mampu berlaku adil, cukuplah seorang. Okey? Ni ada kena-mengena lah pasal kebahagiaan. Sebab kadang-kadang orang lelaki ni, kadang kita berkeluarga ni, kadang diuji dengan kesenangan. Masa susah okey, susah sesama, tapi bila senang dah ada duit sikit, dah mula datang godaan-godaan. Datangnya bekas kekasih lama, Sabrina. Kekasih lama. Jumpa balik. Sebab sekarang zaman media sosial. Tiba-tiba dah nampak tengah-tengah search dekat internet tu, cek-cek jumpa pula kan. Lah, apa kabar? Apa kabar? Apa khabar? Kan dia ringkaskan apa kabar? Nah, kan belum. Dah makan belum? Kan. Apa tu? Apa tu? Oh, dah belum? Dah kahwin ke belum? Dia kata, awak dah kahwin ke belum? Dia pun jawab, jawapannya ada pada you.
Rupa-rupanya masa belajar dulu dah berjanji sehidup semati. Dan dia sampai hari ni dia tak kahwin kerana kita. You dah lupa janji you dekat bawah pokok ketapang tu. Bawah pokok ketapang dia berjanji. Yang dia pula, lepas tu dia kata apa? Tapi macam mana pun I faham. Boleh tak kita berjumpa buat kali terakhir? Jumpa kali terakhir. Boleh ke? Boleh ke jumpa kali terakhir? Susah. Bila jumpa kali terakhir, I sebolehnya tak naklah mengganggu kebahagiaan rumah tangga you. You dah kahwin, I faham. Lepas tu lelaki tu tiba jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu keluarga I. Dia kata macam tu lah. Macam tu dia kata. Maksud tu lah dia cakap. Dia kata, tak adalah. I pun tak sangka pula you masih pegang janji tu. Yalah, you pun dah bahagia sekarang kan. Lelaki tu jawab, you nampak I secara zahirnya memang bahagia. Tapi dalam hati I, you tak tahu. Dia dah mula dah. Tu masalah dia. Jangan mencari. Contoh. Jadi dalam kehidupan kita ni jaga integriti. Jaga integriti. Dalam bekerja jaga integriti. Integriti ni tak semestinya rasuah. Termasuklah ketepatan masa. Termasuklah dari segi kita bekerja jaga amanahnya. Semua benda-benda baik adalah integriti. Nabi sebut kan, Nabi Muhammad sebut, pada yang bukan Islam boleh ambil apa Nabi Muhammad sebut ni. Dia kata Tuhan sangat suka hamba-Nya bila buat sesuatu diperbuat dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Tu dia. Itu integriti. Baik, teliti, sempurna. Buat betul-betul. Kerja betul-betul. Jangan culas. Ini datang pagi, tanpa punch card, sibuk membincangkan episod drama malam tadi. Drama apa tu? Yang siapalah yang Izu Islam tu. Apa dah? Alah, yang bini dia nak masuk penjara dah tu. Okeylah, ambil satu cerita lagi. Nuha dengan Adam. Yang produser tu lelaki dia pengarah drama tu. Tak tengok? Saya pun tak tengok orang share dalam TikTok. Tak tengok ke? Tak adalah, kadang kita tengok kan. Benda-benda baik ni, benda-benda baik yang kita buat, semua tu adalah integriti. Kita buat akan ada kesan dalam kehidupan kita. Contoh, kita dekat pejabat. Dekat pejabat kan, kita kerja, kita tolong orang. Orang minta tolong ni, kita buat. Kita buat ikut. Datang kerja on time, kita tolong orang ni. Tuhan akan balas. Ini tak, datang kerja bukannya tu buat kerja. Membincangkan episod drama malam tadi pukul 8. Bincang dah. Weh, kan pukul 9 kan nak minum kat mana? Dah bincang dah nak minum kat mana. Lepas tu pukul 9 minum. Dia halakah yang sama. Grup tu grup yang sama yang pergi minum tu. Dia satu kereta yang sama. Kota kumpulannya bergantung pada siapa yang bawa kereta. Mana nak minum ni? Kau ikut je lah. Ikut je. Dia bawa. Dia yang decide minum kat mana. Kemudian, pukul 9.30 lebih tu baru sampai kat pejabat. Kan? Masuk sampai kat pejabat, sampai kat lobi tu jumpa pula orang kampung. La ilah Allah, kau kerja kat sini ke? Dah lama dah. Segaknya, pakai uniform. Jom lagi minum. Aku belum lepas minum. Ngada lah kau tarik, minum lagi. Sampai pukul 11 lebih. 11 lebih kan, balik sampai ke pejabat, baru nak kerja pukul 12 dah. Ya Allah, aku nak kena jemput anak balik sekolah lah. Ya Allah, sebab ni laki aku tak ada hari ni. Kau tolong cover pejabat. 12.30 dah keluar. Sebab apa? Takut jam. Pukul 2.30 tak masuk pejabat lagi. 2.30 lebih, 2.45 pun sampai. Ya Allah, teruknya jam. Orang tanya pun tidak. Lepas tu saya cakap, weh, petang ni nak minum kat mana? Kan tadi nak minum. Tak, kali ni bungkus je. Bungkus. Keluar aku 3 bungkus. Pukul 3.45 pun sampai pejabat. Baru buat kerja, baru type sikit, tengok jam. Dah pukul 4. La ilaha illallah. Sekarang ni kerja tak rasa, kan tiba-tiba dah pukul 4. Tu bukan tak rasa, tu memang tak kerja. Tu masalahnya. Tu sebabnya saya suka bila pejabat-pejabat kerajaan ni dah mula letakkan punch card tu, yang jenis thumbprint, yang jenis setiap kali masuk keluar ada rekod. Baru betul. Tak ada lagi dah punch card yang macam ni lagi. Ada lagi ke? Tak ada dah kan? Semua pakai thumbprint. Yang terbaru ni scan pakai mata ni. Tapi sebenarnya punch card ni kan rasa macam tertekan kan. Punch card ni patutnya tak payah punch card sistem ni. Pakai buku macam dulu. Datuk Abdul Ghaffar bin Muhammad Zab sign 7.30 pagi sign. Zul Fadli sama seperti di atas.
Sampai ke bawah tu SDA. Audit luar datang, bagus agaknya serentak betul sampai dia orang. Pegang tangan sesama sampai tu kan. Agak macam tu. Tak, sebenarnya benda tu nak disiplinkan kita, itu je. Kan? Benda ni penting ni. Tu sebabnya kita ni kerja ni bukan nak kaya. Percaya cakap saya. Minta maaf cakap. Yang bekerja di custom, saya nak beritahu, you all takkan kaya kerja kat custom. Apa perasaan you all bila saya cakap macam tu? Terasa hati tak? Sentap tak? Tak, tapi ada yang sentap, dia ngangguk tu. Aku tahu, tak payah cakap, aku tahu. Dia kata, jaga macam tu lah kan. Tak, maksud saya bukan kata kerja custom tu gaji tak tinggi, bukan. Bukan tu maksud saya, tapi maksud saya adalah kekayaan itu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Katalah tiba Datuk Ghaffar ni, dia pergi ke depan ni, okay, Assalamualaikum semua. Saya happy sangat sebab Samsul Debat datang hari ni. Dengan ni saya umumkan. Ni contoh, jangan kau tuntut, ni contoh. Contoh. Dengan ni saya umumkan bahawa semua staf yang hadir pada hari ni, saya umumkan sebelum jam 5 petang, kita akan bank in kan dalam akaun masing-masing sebanyak RM300,000 setiap seorang. Ni contoh. Kan nak cakap contoh yang kau wow tu, kenapa contoh? Saya nak tanya. Tanya puan. Puan yang tengah posing tu contoh. Puan. Puan rasa 300,000 tu puan, 300,000 tu dah kaya ke belum? Saya nak tanya. Belum. Okey. Tuan, bahagian kewangan, lagilah hari-hari tengok duit. Saya nak tanya. Bagi, rasa 300,000 tu dah kaya belum? Jangan kaya tapi boleh lah. Rasa kaya ke belum? Belum kan? Belum. Okey. Saya nak puan. Puan yang bertudung hijau tu. Ya. Puan kerja sini ke tidak ni? Puan bahagian mana? Betul. Oh, takbiran. Okey, nak tanya. Dah kaya belum dapat 300,000 tu? Macam mana? Biasa-biasa je. Kan? Saya nak tanya. Tuan. Tuan yang tepi sekali. Tuan. Rasa 300, tuan rasa 300,000 dah kaya belum tuan? Belum lagi. Tengok, tu je kata 300,000. Tetapi saya nak tanya, kalau 300,000 tu saya nak tanya, banyak ke tak banyak? Cuma belum kaya lah. Belum. Silap-silap ada yang dapat 300,000 ni besok. Assalamualaikum Datuk, nak jumpa Datuk sekejap boleh? Jumpa Datuk. Saya nak berhenti lah. Cukup lah, saya dah penat dah kerja custom ni. Melayan kerana orang. Saya nak kejar cita-cita saya. Sebab dah dapat 300,000. Sebab ada setengah orang menganggap 300,000 tu banyak. Kan? Ada orang kat luar sana dapat pendapatan berbilion-bilion sebulan. Ada yang berjuta sehari. Tapi kerja teruk lagi, bertengah malam tak balik rumah. Sebab pada dia tu belum cukup lagi. Nampak tak? Dia nak cari lagi. Rupanya betul. Nabi Muhammad pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nabi dah sebut. 2 lembah tau, bukannya 2 beg, bukan 2 guni, 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Itu sifat manusia. Ada orang cakap, aku besok dah pencen, tak payah fikir apa. Duit KWSP aku dalam tu ada 500,000 lebih. Relax dengan bini aku. Tak sampai 2 minggu dia pencen, dia pegang senapang depan bank. Bukan saya menghina karier tu, tapi dia cakap dia tak nak kerja lah. Tapi dia jadi pegawai keselamatan. Kenapa? Tak cukup. Kena pau dengan anak-anak. Ni saya pesan dekat semua, siapa nak bersara, jangan habiskan duit untuk anak-anak. Ingat, yang muda dengan sehat mencari duit, kita yang dah berusia dengan duit mencari sehat. Jangan dilayan kehendak anak-anak sepenuhnya. Mana yang dia nak, dia boleh usaha sendiri. Ni dia menikah pun kita nak bagi, dia nak berniaga pun kita nak bagi modal. Habis apa yang tinggal untuk kita, untuk hari tua kita. Kita bekerja di berpuluh tahun ni sebab hari tua kita, simpan untuk diri kita, untuk perbelanjaan. Bawa isteri kita berjalan, bercuti, pergi Balkan, pergi Bosnia, pergi mana, pergi Europe, pergi Mekah, pergi tu dengan duit yang ada. Lihatlah dunia sepuas-puasnya.
Sambil-sambil menyaksikan keindahan alam semula jadi. Tu dia. Anak bising, alah takkanlah kahwin namanya tak nak tolong. Setakat lembu seekor yang boleh tolong, tapi yang lain tak dapat. Minta maaf. Alah, itu pun tak boleh tolong. Yang sedap engkau, yang susah aku kenapa? Cakap tu. Banyak. Ini saya cerita betul. Banyak mak ayah jadi susah sebab anak kahwin. Tapi kalau tak ada duit, kau tak ada duit, kau tak mampu, jangan kau kahwin. Macam tu je ayat dia. Pesan ni, pesan betul ni. Sebab banyak sangat pesara-pesara menghadapi masalah ni. Saya ceramah itu tajuk dia sejahtera di usia emas. Tapi janganlah rasa tension, aku ni dah tua, dah nak pencen. Jangan kecewa sebab itu adalah pencapaian teman. Bukan semua orang boleh capai umur bersara ni. Saya sendiri dah ada kad pesara. Kad pesara Syamsul Amri Ismail. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Iya. Iya, itu sebabnya kita kena nikmati. Jangan kita kecewa dengan persaraan. Itu pencapaian. Bukan semua orang boleh sampai kepada usia emas tu. Tak semua boleh capai. Jadi kejarlah bahagia. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Akhirnya orang tanya, bahagia ke tak bahagia? Betul tak? Saya dulu hari-hari kerja. Jadi pengarah. Pagi-pagi dah panckat. Satu-satunya pengarah yang pergi pejabat naik motosikal. Iya, saya masa pergi. Sebab rumah tak adalah jauh sangat. Dalam setengah jam sampailah kalau naik motor. Naik motor apa? Naik motor Honda Cup biasa tu je. Hai, dekat parking pengarah kereta tu ada motor sebiji. Kan motor saya lah. Saya tak bagi orang lain parking situ. Saya je beli parking situ. Hai bos, naik motor je. Tak lama tu umum naik harga minyak, semua naik motor, baru tahu. Saya kata jangan peduli apa orang cakap. Tu sebab masa saya ceramah dulu, kebanyakan masa saya ceramah saya pakai kereta Azia saya tu. Saya cukup sayang kereta Azia tu. Yang terbaru tu, kereta Azia saya tu mileage dia dah cecah 340,000 km. Masih sampai sekarang tip top condition. Sebab servis memang jaga betul. Budak Pro 2 tu, gimana Ustaz? Bukan baru minggu lepas ke servis? Dia cakap, kejap-kejap servis. Saya jaga. Bukan sebab saya nak cover line ke apa, tapi dah 340,000 tu dah lah tu. Sekarang ni jadi staff saya bawa pula kereta tu. Susah. Kena puas hati semua orang susah. Kan? Naik kereta besar, besar kereta dia sekarang, ngelai belagak. Susah betul. Aku naik Azia, susah hidup di sekarang. La ilaha illallah, apa benda ni? Susah kan? Susah nak puas hati semua tu sebab kita bekerja. Kau kerja custom, pangkat tinggi. Takkan kau naik kereta macam ni? Pedulikan apa orang cakap. Dia bukan tahu apa yang kita hadap, apa yang kita belanja. Dia tak tahu apa cara kita perancangan kewangan kita. Orang tak tahu. Jangan dilayan cakap-cakap setan rajim ni. Alah benda kan, ambil lah sikit duit tepi. Tu yang tak nak tu. Ada orang cakap, tak apa, duit ni kalau kita ambil duit haram, tak apa. Duit ni jangan kau guna untuk makan. Jangan. Kau tukar sport rim. Kau tukar exhaust dia. Exhaust yang besar, yang buaya boleh tidur dalam tu. Ada tak yang cakap macam tu? Ada. Dia tak sedar, tukar sport rim, tukar ni, bawa pergi kerja, hari-hari pergi cari rezeki, naik benda haram, sama jalan dia. Faham? Jangan. Itu je saya cakap. Saya bukan, apa orang kata, nak kata baik sangat, tak adalah. Tapi, itu sebab saya buat peraturan dulu. Kan kadang-kadang bila jadi pengarah undang-undang ni, orang jumpa kita pasal lesen. Jumpa kita pasal compound, pasal sitaan. Kita sita, rampas barang orang. Bila orang datang tu, nak jumpa tu kan, saya buat peraturan apa? Yang jaga kaunter tu, bila datang nak jumpa dengan pengarah, boleh, dia bawa, masuk jumpa saya, yang pegawai saya tu akan berdiri dekat pintu tu dengar apa yang saya cakap dengan dia. Biasanya bila ada pegawai, dia tak berani hulu apa-apa pun. Tak berani. Saya kena buat macam tu. CCTV kadang ada CCTV yang dengar suara dan tak dengar suara kan. Yang ni kali ni dia. Saya letak orang terus berdiri situ. Jadi saksi hidup duduk situ. Ada tak benda saya nak bincang? Tak apa, saya cakap lah. Kadang ada. Itulah ada benda private nak cakap. Tak, cakap je saya kata. Langsung tak cakap, sudah. Kita tahu. Mohon sabar dulu. Sebab orang Malaysia ni kan dia pegang perkataan Malaysia boleh. Itu masalah tu. Dilarang berniaga di sini. Bawah tu dia berniaga. Orang cakap macam mana? Ada satu kes yang saya jaga dekat Nilai tu.
Pusat kita semula tu kan ada bumbung, ada dinding. Pusat kita semula kan ada tong sampah untuk gelas, kaca, kertas, plastik kan. Dia boleh keluarkan tong tu, dia ubah suai jadi gerai dia. Kau bayangkan tu, gerai dia berniaga si lemah. La ilaha illallah. Macam mana tu? Nak robohkan kita punya tapak bangunan tu. So kita pun bagi notis untuk kembalikan keadaan asal. Notis kacau ganggu, kita bagi notis 30 hari. Tak juga ubah, bagi 14 hari. Tak ubah, bagi notis 7 hari. Tak diubah, bagi notis serta-merta. Cakap kalau besok tak masih lagi tak berubah, kita akan rampas barang dia. Esok tu kita datang, kita nak datang pukul 12. Bayangkan pukul 11 dia panggil Yang Berhormat Kawasan datang rasmikan gerai dia. La ilaha illallah. Sakit kepala kan? Bayangkan tu. Itu contohlah halangan-halangan kita bekerja, betul tak? Itu sebab orang politik dipesan. Jadi salah satu ciri integriti, orang politik jangan kacau penyawat awam nak laksanakan tugas. Itu saja. Tolong jangan kacau. Dan satu lagi, orang politik jangan bila dah berkuasa semua orang kau nak tukar. Kan? Sebab biasanya semua orang yang bertugas ni dia ikut dasar government of the day. Itu saja. Dah sekarang ni menteri besarnya, ni Perdana Menterinya, kita ikutlah. Dasarnya begitu, kita ikut aja. Tapi jangan, oh ni orang ni orang dulu, ni dulu, bukan main baik dengan tu. Sebab dia bekerja dulu. Dia bukannya ada kepentingan apa pun. Bekerja. Penyawat awam ni sebenarnya nak custom, kena naik dah halang kritikal dia. Mana cukup 300 halang kritikal. Benda. Dengan adanya tonton-tonton dengan gangster tiga-tiga lain semua yang kat luar tu yang bergaduh semua, dengan ada gambar harimau, tiger, cobra semua ada. At least paling tidak RM500 halang kritikal. Kemudian bonus cukup-cukup nak bagi 500, 700. Engkau tergamak sebab ratus lagi untuk penyawat awam ni. Kalau saya menjadi Perdana Menteri, kau ingat tak yang penggal lepas? Bagi menghargai jasa penyawat awam, begitu umumkan bonus insentif kewangan sebanyak RM700. Menteri itu boleh tepuk meja. Cuba kalau lawan menteri itu bagi 700. Saya tanya, kau boleh tepuk tak macam tu? Itu sebabnya kurang-kurang 1,5 bulan gaji untuk penyawat awam. Aku tak tahu kenapa bila aku umum macam tu orang tepuk tangan. Aku rasa tak lama lagi aku akan sumpah senator ni. Aku tak. Ceramah batal lah, Samsul Ubat pergi istana kat sumpah senator. Tak ada lah. Mana ada. Tak, maksud saya memang dah sampai masa. Ni bagus ni, sekarang ni tengah kaji semua. Terus tengok kepada apa masalah rakyat. Bagus. Tengok dari segi harga barang dan sebagainya. Jadi lepas tu mana ruang boleh naikkan kan? Tak lama lagi berpendapatan tinggi kan? Mudah-mudahan naik gaji kita. Dulu masa Pak Lah dulu nak buat SSB ke dulu. Kan? Tertangguh macam-macam lah, orang tak puas hati lah apa semua. Lepas tu satu lagi yang kerajaan kena tengok ni. Ni pemaju perumahan ni. Rehda ni tegur sikit. Di luar negara jual rumah tahu, bukan jual plan rumah. Dekat Malaysia ni banyak pembeli kena tipu. Sepatutnya yang kena buat loan, contoh kita beli kereta. Kita beli kereta dah ada. Ataupun kereta tu kita tahu akan datang 2 bulan lagi. Kita tak apalah, kita pun booking. Kereta ada. Ni rumah beli risiko. Kita buat loan dah lulus, dah tolak gaji dah, rumah akhirnya terbengkalai. Jadi konsep dulu ketika zaman Pak Lah dulu pernah diintroducekan, tapi ramai pemaju bantah. So kita kena kuatkan balik yang itu BKJ, bina kemudian jual. Betul. Pemaju yang kena buat loan dekat bank, buat rumah 100 biji, 200 biji dengan kualiti yang bagus, baru jual. Jadi kita tengok rumah dah siap, buat loan. Itu je. Ini beli. Rumah kita kat sini, yang tapak dia kat sini. Sini rumah kita. Oh ya Allah, nanti kita buat ni, bang dia buat ni. 20 tahun tak siap. Aniaya. Di luar negara semua macam tu. Di luar negara rumah dah siap baru beli. Ini tak jual siap-siap.
Kan? Lepas tu dia dah dapat dia deposit banyak, loan dah luluh, pub dah ambil, dia istihar, dia bankrupt. Lepas tu dia buka company lain. Ni yang berlaku sekarang. Dia cakap nak marah-marah lah, lantaklah, saya tahu. Maju marah kat saya ni, memang tu lah yang saya cakap. Lepas tu dengan interest, dengan tingginya apa semua, Allahuakbar. Itu penting. Tajuk lain ya, tajuk lain. Sejahtera. Jadi apa-apa pun cari. Sebab apa? Macam saya kata tadi, bila kita bekerja dengan amanah, okay, cara nak bekerja dengan baik. Sikit lagi. Ini sampai pukul apa ni Camah? Sampai pukul 12. Kau agak-agak tegak aku sini, kau jangan betul-betul. Tapi hari itu saya ceramah dekat hospital, untuk hospital Situ Perak gitu. Saya ceramah 4 jam. 4 jam direct berdiri. Dia orang boleh cakap apa? Tak rasa kan, tiba-tiba dah 4 jam. Memang tak rasa, kau tahu aku nak tumbang kat depan ni, kau tahu aku cakap ni. Tapi memang beberapa kali lah di Udaland dekat Johor Bahru itu pun memang saya 4 jam direct. Saya takkan break. Terus. Betul ke 12? Makna tak ada sesi bergambar tahu tak apa. Dia biar kita tak dengar ceramah, tapi jangan tak bergambar weh. Tak adalah, sikit lagi. Jadi apa-apa pun kita dalam bekerja ni, macam saya kata ni, jaga integriti. Cara dia pertama jujur, jangan menipu. Kedua, amanah. Apa yang boleh buat, yang tak boleh buat, jangan buat. The do and the don'ts, ikut. Hidup ada peraturan. Bak kata Buya Hamka, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. So kena bezakan kita dengan kera dan babi hutan. Kerja elok-elok, ikut peraturan. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Yang SPRM tangkap, yang ada pecah amanah, kes-kes yang didakwa ni, semua berpunca daripada aduan dalaman organisasi itu sendiri, bukan orang luar. Percaya cakap saya. Tak puas hati, buat surat layang, buat surat, report, telefon, rahsiakan nama saya tu. Banyak. Bukan saya suruh sembunyikan benda yang tak betul, tapi benda yang tak betul kita perbetulkan daripada peringkat dalaman lagi. Itu sebab kita ada unit audit dalam. Ada tak unit audit dalam sini? Audit dalam ada tak kat custom? Tak ada Dekat HQ ada kan? Biasanya HQ kan hantar audit dalam tu untuk tegur mana yang tak betul, kita betulkan. Sebenarnya itu. Saya pernah bentangkan paper bicara integriti apabila kain terlondeh, tajuk dia. Maksud dia, bila dia ada ruam dekat kaki kita, kemudian makin merebak, kita biarkan, kita tak sapu ubat sendiri, kita tak settlekan cepat-cepat, kita biarkan. Bila datang je doktor pakar, SPRM datang, dia syak, ruam ni dah merebak. Maka dia londehkan kain kita, langsung semua department kena. Itu cerita dia. Itu sebab boleh settle awal, settlekanlah awal. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Kenapalah gemam sangka buruk? Saya tanya jangan tamak. Kongsi tak apa tu maksudnya sedekah, bantu, tolong orang. Faham? Pertama, jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Ingat tak tadi? Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Rasa diri itu hebat. Rasa diri itu baik. Tak payahlah. Semua sementara je. Lawa berapa lama lawa? Muda berapa lama muda? Kereta baru berapa lama kereta baru tu? Lepas sebulan dua dah tak peduli lah kereta tu. Bukan main lagi. Sport ni berkilat. Berapa lama? Lepas tu dah terkena pula divider sikit dah bercalak. Alah, tak syoknya. Habis. Tak tak? Nampak tak? Kita nampak rumah besar kat Ipoh. Besar betul rumah tu. Aku kalau boleh buat rumah macam tu. Lepas 2 bulan lepas tu tak peduli dah rumah tu. Ada rumah lagi besar daripada rumah tu. Tu cerita dia. Pangkat tinggi. Berapa lama? Sampai masa pencen. Samsul Rebat dah dekat pesara. So tak payah sombong. Penyanyi ni sedap suara. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza. Minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Bukan lagu orang. Lagu dia tu, note dia tu dulu dia boleh tarik tinggi. Dia tak boleh tarik tinggi dah. Sampai ke langit note dia tu. Kalau dia tarik memang dengan dia ke langit. Kau bayang ke tu? Kan? Tak usah nak sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Nak buat hati je dengan orang. Dengar-dengar dia naik pangkat. Tak apa dijilat dia bos tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua macam anak dia seorang pandai.
Bayang tu. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. La ilaha illallah, ada je. Sebenarnya menurut Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, kalau seseorang tu dapat sesuatu kegembiraan dan dia tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Dengar-dengar Datuk Ghaffar tahun ni dapat panggilan pergi haji. Contohlah. Oh ya ke? Elok ah. Dia tak rasa apa. Dengki dah ada. Dengar-dengar dia anak dia dapat semua A. Yalah. Bagus lah. Tak rasa apa. Dia sepatutnya apa? Dengarnya Datuk Ghaffar dapat pergi haji tu. Ya Allah, aku nak jumpa dia lah, minta dia doakan aku lah. Ya Allah, Akbar. Bertuahnya dia. Datuk doakan saya dapat pergi juga insya-Allah. Kamu dah daftar belum? Belum daftar. Sibuk nak pergi belum daftar. Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa arah melintang boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali hidup mati tak boleh pergi ni. Dah mati dah hidup, belum lagi mati balik. Tapi itu perancangan manusia. Kan kalau kita buat rayuan kadang boleh pergi awal. Ya, dia dengar dia pakai kereta baru dah, dia beli kereta baru. Ya ke? Dia tu dah lah rajin tumpangkan orang. Mudah-mudahan dapat tumpangan dia pergi kerja kan. Sampai si minyak tu buat-buatlah tidur. Contoh kan. Gembira sama. Dengannya anaknya dapat UPSR tu, dengan anaknya PSA dapat semua A. Ya ke? Alhamdulillah. Ada juga anak-anak staf kita yang pandai rasa seronok sekali. Dengar-dengar abang haji yang apa tu, ingat tak Pak Haji tu? Yang kat kampung apa tu lah. Kenapa? Yang umur 75 tu. Kenapa? Dia dah kahwin. Biarlah dia kahwin. Kan dia memang dah lama hidup seorang. Biarlah. Engkau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25 weh? 75 dapat bini 25, tak terangkat kening. Wow. Kalau orang tu betul, alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan okey. Ini orang perempuan ada kadang-kadang yang bukan di sinilah, tempat lain. Malam pertama mati tu, la ilaha illallah. Cubalah elok sikit bercakap tu. Aduh. Kalau kau tak mati, cuba kau tanya perempuan. Apa yang kau gemar sangat dengan Abang Haji tu? Bukan dah banyak ke umur dia? Macam mana saya nak cakap? Muda. Pertama, Abang Haji ni kan, dia pandai gurau. Dia keluarkan gigi palsu dia. Aduh. Dia pandai gurau. Dia pandai buat lawak. Dia romantik. Romantik orang tua ni. Jalan pimpin tangan. Sebab dia yang pimpin tangan orang tua tu. Lepas tu kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terangan nak balas apa. Dia contoh. Kan? Biarlah dia. Doakan bahagia je sudah. Ya? Jaga hubungan. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Bila bekerja, kita kerja teruk, tak naik pangkat. Ada benda lain Tuhan bagi kita. Jangan risau. Aku kerja tak dapat apa APC. Pak dia. Sabar. Anugerah Khidmat Cemerlang ni bukan apa sangat pun. Cuba tengok. APC dapat apa? Nombor 1 dapat apa? Dapat apa? Jangan nampak sangat kau nak duit tu. Sebut pertama CJ Perhargaan dulu tahu. CJ Perhargaan. Kau jangan nampak sangat kau nak duit tu. Kau mata duitan betul. Yang kedua baru duit. Nampak sangat. Duit. Sabar. Duit berapa banyak? 1000 kan banyak sangat pun. 1000, Allahu Akbar. 1000 kan? Mana bagian HR? Pentadbiran. Mana pentadbiran? Mana HR? Mana? Satu lagi. Mana lagi? Angkat tangan. Mana? Pentadbiran. Kau tahu tak, dia orang dah nampak dulu senarai penerima. Sulit dan rahsia kat kepala surat tu. Senarai penerima anugerah perkhidmatan Cemerlang tahun 2022. Sap 1 2 3 4 5. Hello. Kau nak belanja aku apa ni? Kau nak belanja aku apa? Benda aku tak faham lah. Tanyalah kau dapat APC tahun ni. Mananya kau? Senarai nama kau kat tangan aku sekarang. Ya ke weh? Iya, tapi ingat jangan cerita dengan orang sebab ni sulit dan rahsia. Lepas tu semua orang tahu tak? Belum naik pentas semua orang dah tahu.
Lepas tu berbunyilah mulut anak-anak ikan ni. Belum nak manja, 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 belum nak manja. Itu bila naik pentas, terima sijil daripada Datuk Gafar, muka dah tak elok dah. Sebab modal dah banyak keluar. Itu sebabnya. Lagi satu, jangan kita kisah. Kadang dapat Nur Rahmat Cemerlang ni orang perhati. Kau tengok. Dia baru dapat APC tu. Tengok macam mana dia boleh dapat. Kau tengok. Bukan buat kerja, kau tengok. Bukan buat kerja. Betul tak? Biarlah kita tak dapat, orang pun tak perhati kerja kita. Betul tak? Dah tentu pun malas. Payah sangat, geram lah aku nak nyebutnya. Tak ada. Maksudnya, adalah kelebihan dia dapat. Sebab yang dapat anugerah Khidmat Cemerlang ni biasanya tak lebih 8% daripada staf keseluruhan. So bila nak bagi pula, kita bergantung. Minta-minta lah. Datuk Gafar nampak kerja aku. Minta-minta. Jangan. Kebergantungan pada manusia kita akan kecewa. Datuk Gafar bukan buat keputusan sendiri. Dia akan panggil semua ketua-ketua departmen. Bincang. Yang ni macam mana? Dia ni macam mana? Dia ni macam ni. Dia ni macam ni. Setelah bincang, akhirnya inilah nama yang dapat. Nama yang dapat tu Tuhan izinkan. Itu saja. Jangan kecewa kalau tak dapat. Tuhan bagi benda lain. Jangan risau. Tuhan mungkin tak bagi kita APC, Tuhan bagi kita suami yang romantik. Assalamualaikum sayang. Sayang abang balik ni sayang. Abang, masaklah. Yelah. Abang nak tengok muka isteri abang. Malah nak masak, nak abang tolong. Tak, abang tolong lagi lambat kan. Aku kena lakon kan, biar kau faham. Ataupun suami balik, sayang, abang bawa balik ni, tolong bancuhkan air, abang bawa balik kuih ni, kuih lambang kasih sayang kita. Lambang kasih sayang? Kuih apa abang beli? Kuih kapel. Ada ke kuih kapel? Ada. Dia pun tinjau dalam tu, punya kuih cakui. Kuih cakui kan kapel tu. Kau tak nampak ke? Iya. Kan? Betul. Datin pun berperasan kan, kuih kapel tu. Ya, Samsul Bat yang introduce tu. Ya. Nampak tak? Tuhan mungkin tak bagi tu, Tuhan bagi benda-benda lain. Betul tak? Itu aja. Itu sebabnya kalau tak nak nampak sangat Datuk, saya memang banyak saya syorkan pada perbadanan, agensi-agensi kerajaan ni, tambahkan anugerah. Walaupun tak dapat duit tak apa, tambahkan anugerah. Contohnya, markah SKT 90 ke atas dapat sijil. Walaupun dia tak dapat APC tapi dapat sijil. So dia boleh gantung kat rumah. Anak tengok, mama, tak padan dengan nipuh berak mama nyampak tu. Mama dapat A. Mama memang kerja memang macam tu. Ini kesekian biasa normally mama dapat 95 dan ke atas. Ini biasa-biasa je ni. You ke mama? Tu sebab anak mama kena belajar rajin, bangga dia. Lepas tu anugerah tak pernah MC tahun dinilai. Tu dia. Bau betul, muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik, dah muntah darah dah. Nanti tak dapat sijil. Bayang macam macam tu lah. Lepas tu satu tu, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Bah, tak pernah punch card merah tahun dinilai ni maksudnya apa bah? Maksudnya abah kau tak pernah lambat pergi kerja. Biasa tengok abah lambat dia, ada caranya. Wah, ajar betul. Dia ajar pula budak tu caranya. Nak menipu pancikat. Tambah anugerah. Ya, seterusnya apa? Seterusnya, apa yang kita kena ada adalah percaya pada hikmah di sebalik sesuatu perkara yang berlaku. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Seterusnya apa? Jangan kita berlaku tidak bertanggungjawab. Jadilah insan yang bertanggungjawab dalam kerja kita. Kenapa tak siap kerja? Tuan, minta maaf banyak. Ni memang salah saya. Saya sepatutnya siapkan ni. Saya minta maaf banyak. Apa yang patut saya lakukan? Itu sebenarnya. Dengar bertanya. Ni sebenarnya file ni bukan saya. Sebenarnya file tu kat dia. Kat pentadbiran sebenarnya. Dia yang bagi file. Dia tak cakap apa pun kat saya. Siapa suruh dia bagi ke saya? Saya tahu. Tu ayat dia kan. Jadi jangan kita salah menyalahkan. Macam cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan, lembu tak makan. Okey, kenapa kebau lembu tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut dia sakit?
makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak manggil Kenapa katak manggil? Ular nak makan. Jadi Datuk Ghaffar, patut kita sebangga dah. Sebab staf custom hafal lagi lagu tu. Berkerut ni kan. Lepas ni apa. Dilayan elok je. Walaupun jawapan tu tak logik, kau ulang lagi. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil, kau cakap dengan aku? Apa yang kau belajar sekolah menengah dulu kau lupa ke? Tapi sebenarnya lagu tu mengajar kita tentang jangan menyalahkan orang lain. Lala sekali, binatang yang paling gentleman adalah ular. Ular jawab, kita tanya, kenapa kau nak makan katak? Dia menjawab sambil memandang, merenung tepat pada mata yang bertanya. 3 kali diulang, memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku, tapi audio di hujungnya dipadamkan oleh Jabatan Akib Negara. So what? Dia kata. Itu jadi bertanggungjawab senang. Itu sebab anak kita ikut panggil kita tak tanggungjawab. Kenapa hisap okok? Ayah hisap. Salahkan ayah. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kau bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah. Pening mana? Tak selesai. Ajar tentang tanggungjawab. Nampak? Seterusnya apa? Respon yang positif. Ada satu perkeliling dikeluarkan, ditampal di papan kenyataan mulai 10 hari bulan. Semua staf custom negeri Perak tidak lagi dibenarkan begini-begini. Hendaklah buat begini-begini. Semua ni naklah nyanyi-nyanyi, hendaklah bla 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 bla. Nah. Yang benar, Zab pengarah custom negeri Perak. Zab sign. Masa tu adalah respon negatif. Benda dia tak faham ke kita? Apa lah macam ni? Susahkan orang aja. Sebentuk makluman semua, sebelum sekela tu keluar, dah dibincangkan di peringkat mesyuarat, peringkat tertinggi. So, jangan banyak cerita. Dan ayat yang paling best, ada satu ayat lagi. Korang yang muda-muda ni buatlah, hakak dah nak pencen. Ada satu ayat tu. Seolah-olah Hazam sekela tu, pada nak pencen, sila abai kau notis ni. Tak ada. Gemar sangat cakap macam tu. Tu untuk applicable to all, you know. Tu dia. Kemudian apa? Seterusnya, hendaklah kita istiqamah. Ya? Jadi itu saya kata, dalam kita jaga ni semua, ni prinsip ni, kita jujur, kita amanah, kita jaga ukhuwah satu dengan yang lain, percaya pada hikmah, kemudian kita bertanggungjawab, kemudian respon positif dan istiqamah. Akhirnya kita nak kejar keberkatan rezeki. Saya sambung apa yang Nabi sebut sikit lagi. Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah ketiga. Betul tak dia kata? Tetapi Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dah disebut dah. Dan satu lagi ayat, nak jawab tentang persoalan kaya, Nabi Muhammad kata, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kalau dia rasa tak cukup, sampai bila pun dia tak akan kaya. Orang yang dapat keberkatan rezeki, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. 7 ciri-ciri orang yang rezekinya diberkati. 1, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, boleh sedekah, boleh tolong orang, boleh bantu orang lagi. Pernah tak orang perempuan bayar-bayar bil, bayar, berlebih lagi duit ni. Rasa semua dah bayar, kira-kira balik semua. Pernah tak berlaku macam tu? Rupanya butuhkan wallet dengan suami. Suami lah tak cukup, mana pergi duit aku, contoh. Itu jarang berlaku lah kan. Tapi maknanya rezeki kita dilapangkan. Ada je. Mungkin bil api bulan tu kurang ke, mungkin bulan tu kita ada lebih sikit duit belanja, kita boleh simpan dan boleh belanja dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik menyanyi-nyanyi, indah sungguh panorama. Isteri nyaut kat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi kan? Suami balik, nampak isteri basuh pinggan. Sayang, dah. Pergi masuk dalam, siap, tak apa. Pergi balik, biar abang sambung. Suami sambung basuh pinggan dengan masih lagi pakai uniform pegawai custom, dengan papan-papan bahu tak buka lagi ni.
Saya nak tanya perempuan, bahagia tak rasa macam tu? Bahagia. Ataupun suami nampak isteri tengah lipat-lipat kain tu, dia duduk belakang, dia picit belakang. Lepas tu isteri, abang pun penat kan? Nampak bahagia tak? Suami mencakap, alah tak ada apa pun, sikit. Ada tu isteri siap marah, abang jangan sentuh saya, jangan sentuh. Salah ke abang nak picit belakang isteri abang? Sebab tak kenal abang lah. Picit adalah 5 minit, lepas tu mulalah hasrat berubah. Itu masalah tu. Dia kata, bila nak siap kain ni? Dia kata, tu lah, tengah lipat kain. Dia marah lipat ke apa ni, kalau dia kacau waktu dia lipat kain. Bahagia. Kan? Kadang suami isteri ni komunikasi penting, bahagia. Ni kadang ni Long, aku cakap dengan ayah kau, si goreng dah siap. Dia pakai postman. Aku cakap dengan ayah kau, si goreng dah siap. Ayah ni kan masuk motor. Ya. Mak kata si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Pergi balik kat mak. Mak, ayah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang. Now. Alung ni bening. Ya, pergi. Tak ada, ni mak cakap tahu, bukan Alung cakap. Apa dia? Dia kata sekarang, now dia. Kau cakap dengan mak kau tak tahu bahasa ke apa? Dia kata pusing lagi. Mak ni ayah cakap tak tahu bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah kau jangan kau hajar boleh tak? La ilah Allah. Sudahnya Alung duduk kata tengah tu tak tahu. Cuba kalau suami tengah basuh motor. Isteri datang gosok bahu ni. Abang, kat lengan. Bang. Ya. Bila kena air, percikkan air je, automatik video klip Hindustan keluar. Langsung suami dia menyanyi. Koilat ki hen, jabwo hasti hen. Bini nyaut. Barish hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran ke kanan tu. Cak, dum-dum, cak, dum-dum, cak. Jadi video klip tu. Korang tak cuba mana kau tahu? Kan? Ataupun suami balik. Sayang, ni ambil ni. Voucher ni. Voucher spa muslimah ni. Kenapa bang? Hari Sabtu ni pergi. Cuci rambut semua. Pedicure, manicure, massage. Pergi. Untuk dia sayang. Abang habis anak kita. Anak abang jaga. Abang. Nyusahkan abang aja. Tak ada susah apa pun abang booking je. Kau bayarlah sendiri. Kau ngajar macam tan. Kata. Abang ni tak adalah abang nak bayar dah. Ya ke? Contoh. Iya. Cuba bahagia tak? Bahagia. Nampak balik tu komunikasi pun berubah. Assalamualaikum. Ni dia tanya. Berbalik. Berbalik ke? Memang dia berbalik. Pukul 5 lebih. Kau expect apa? Apa soalan yang kau tanya ni? Berbalik ke? Tak. Baru nak pergi buta. Kan dia jawab tu. Abang nak minum apa? Kau ambil lah kacang tikus. Siapa dekat dapur tu? Dah 20 tahun kahwin dah kau tak tahu dia suka minum apa. Bila suami balik, tegur dengan perasaan. Abang, seronok tengok abang balik. Tapi tengok muka abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Suami pun jawab. Tadi memang abang lapar. Tapi bila tengok muka si abang ni, langsung hilang lapar. Abang, macam tak tahu saya tak masak. Kau tahu tak? Tak adalah, masaklah saja je gurau, dia kata. Yang kedua, rumah tangga bahagia, tanda keberkatan rezeki. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang ni. Akademik bagus, mungkin kehidupan dia bagus, mungkin dalam bidang kemahiran dia bagus. Kadang-kadang orang perempuan boleh menitis air mata tau, bila tengok anak dia konvo. Ya Allah bang, anak kita dah konvo bang. Anak kita bang, ya Allah. Suami menyangka kau kawal perasaan kau ni. Ini konvo tadika ni. Tadika budak ada konvo yang nyampah betul aku. Konvo tadika beria menangis ni sebab nampak mamak muda ni kan. Jangan main-main tengok anak pakai robe tu kan. Anak itu. Iya. Nampak tak? Yang keempat, tanda keberkatan rezeki. Tengok, kesian dia. Dia gelak Allah. Allah, kau gelak teruk ni maknanya memang stres kerja. Seterusnya yang keempat, suasana tempat kerja dengan suasana kejiranan kita kat rumah taman perumahan kita, kampung kita, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kat tempat kerja pun macam tu. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, senang nak beribadah,
senang nak tolong orang, senang nak bantu orang sana sini, melancarkan kerja orang, itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah, itu tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee, itu tak termasuk. Tu kau yang order, faham? Kalau macam tu, ya Allah berkat mak kita bang, hari-hari orang datang, itu kau yang order, kau yang kira. Dia memang akan deliver kat rumah kau. Ni cerita bawa masuk, ajak minum semua, faham? Dan yang ketujuh adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan, itu juga tanda keberkatan rezeki. InsyaAllah bila ada keberkatan rezeki, itulah yang dikatakan sebagai sejahtera di rumah dan sejahtera di pejabat. InsyaAllah. Keluar syurgaku, keluar aku syurgaku, sekejap lagi saya akan keluar, InsyaAllah. Jadi percaya cakap saya, Datuk, satu-satunya program yang saya akan ingat kalau aku tengah ceramah, jin ni jatuh. Kau pakai lagi benda ni lepas ni, kau pakai lagi. Kau nak jimat bajet kan? Lepas ni kau pakai huruf mana yang boleh pakai lagi? Kewangan. Dia salahkan kewangan. Ini mesin tu ada lagi lah, yang mesin ada lagi. Aduh, saya ingat saya last pakai tu masa sekolah Semak Nabu dulu. Kan, yang panas tu kan. Jangan buang tau, benda tu masa pameran nanti cakap. Pameran custom, mesin yang masih digunakan tu buat backdrop, cakap macam tu. Elok pula, tu jarak ada tu kan. Keluar aku syurgaku. Aduh, saya berair mata gelap. Aduh, macam-macam lah, kenangan lah custom ni. Saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol tu pun saya tak boleh lupa. Saya ceramah kat sana, pusat aktiviti warga emas. Bila saya masuk dalam dewan, dia tengok semua makcik-makcik je. Semua perempuan. Saya spontan je lah. Hai, semua perempuan. Laki tak ada ke? Menyahut makcik tu. Laki habis mati dah. Saya 5 minit berair betul saya tergelak tu. Betul. Saya kata, ya Allah Akbar. Memang geli betul hati saya. Ini satu lagi. Terdengar pula terjatuh. Bab dia tu. Signal. Tak apalah tuan-tuan. Jadi rasa cukup sekarang itu. Apa-apa pun, kita dalam hidup kita ni jaga amanah. Jaga amanah, insya-Allah kerja kita akan ada keberkatannya. Bila ada keberkatan, ingat. Satu lagi, last sebelum saya terlupa. Ada 5 perkara dalam hidup, insya-Allah bahagia. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Keempat, redha. Dan yang kelima, ikhlas. Yang kelima tu paling penting sekali tu, ikhlas tu. Buat kerja bukan sebab nak naik pangkat. Buat kerja bukan sebab nak dapat imbuhan tertentu. Tak, buat kerja ikhlas sebab kita yakin Tuhan akan bagi ganjaran yang sewajarnya untuk kita. Kadang bagi sampai pencen, alhamdulillah, pencen dengan penyakit pun tak ada. Alah, penyakit sakit lutut sikit-sikit tu biasalah, tapi kalau penyakit kronik yang teruk-teruk tak ada. So makna kita wajar bersyukur, terima apa yang Tuhan bagi kat kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak custom ni Perak menyemput, rasa nak junjung. Untuk makluman pengurusi majlis, saya tak baca teks. Jadi apa gua. Saya ni gemar menyakat, Allah. Saya menceramah macam tu lah, mengacau, gurau je, gua. Sebab dia berpantun beria tadi. Ya patah sayap Raja Wali, dia kata tadi. Jadi apa pun, bak kata, ucap terima kasih banyak lah. Mudah-mudahan ada kesempatan kita jumpa lagi di lain kesempatan. InsyaAllah saya pun tengah susun ni. Saya akan pergi ke jawatan-jawatan kerajaan negeri Perak InsyaAllah tahun depan. Kita akan susun dengan program, nanti tengoklah. Saya bincang balik dengan Tuan Fadzul Fadli. Kita akan buat jelajah 2 Syamsul. Syamsul Debat dan Syamsul Rau-Rau. Ya, dia senangnya, forum tu tak yang moderator. Bagi tajuk, kami berdua akan ulas lah. Macam tu lah, insyaAllah.
Kita buat tahun depan, tahun 2023. Tunggulah lama-lama sikit, dah lupa-lupa, sok baru panggil balik. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Sedikit makluman, saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa nanti, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sauk je buat balik tau, kena beritahu. Yang pertamanya sambal crispy mengidap. Sambal crispy mengidap ni, siapa makan memang mengidap. Siapa yang pernah beli dekat masjid-masjid dia tahulah. Sebab mak saya memang goreng satu kuali tu dapat, kuali besar tu dapatlah dalam 5 tu bekas, biasanya boleh bertahan 2 hari saja. Ikutkan semalam dah habis sebab saya camah di KL dan apa dah habis. Tapi malam tadi staf saya datang hantar lagi. So ada yang ni yang baru angkat pada kuali semalam. So memang crispy ni memang geng-geng kita di Singapura tak sempat makan dengan nasi, dia gatah macam tu je. So siapa nak pergi umrah, nak pergi travel luar negara, memang sesuai. Memang sedap sangat, mengeletek-ngeletek nyawa sedap. Dulu harga dia 15, hari ni alhamdulillah harga dia masih 15. Nak beritahu macam tu. Yang kedua ada minyak wangi, iaitu SD perfume, Syamsul Debat perfume. Yang itu memang sedap bau dia, tahan lama, boleh bawa solat, standard international. Kemudian dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi, tu dia. Dia harga asal dia 37, Sabah Sarawak RM39 sama sen. So hari ni dia hanya jual dengan harga RM35 saja. Bau untuk wanita Aisyah, lelaki Danish. Tetapi ramai wanita suka bau Danish, ramai pula lelaki suka bau Aisyah. Dia memang unisex, tak ada masalah. Itu lambang kebijaksanaan wanita. Isteri saya bancuh sendiri minyak wangi ni. Bancuh sendiri. Tu sebabnya memang limited lah. Kalau dia buat tu, kalau siap 30 botol, 40 botol, dah tu je. Tu yang saya bawa jualkan juga. Lambang kebijaksanaan wanita bukan dia bancuh sendiri, bukan. Yang bijaksana tu sebab modal suami untung semua dia. Tu dia. Dan begitu juga yang paling viral sekali yang saya bawa hari ini adalah susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Okey, faham ya? Okey. Jadi orang lelaki cepat faham, perempuan slow, loading dia kata. Susu kambing ni yang pertama dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Ipoh. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda, tak ada bau. Sangat baik untuk GERD, gastrik, pedih hulu hati. Minum sekali je pagi sampai petang perut tak masuk angin. So untuk yang nak diet sangat sesuai, minum sekali pagi. Tak payah makan apa-apa sampai petang. Insya-Allah tahan. Minum susu kambing ni dia. Kemudian yang ketiga, dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Boleh minum ni. Ya, pada mak ayah yang dah mula semayang dekat kursi, kena semayang kat kursi, boleh amalkan sebab Imam Masjid Felda Palu 12 dijempol Negeri Sembilan, 6 bulan semayang kat kursi dah boleh semayang macam biasa. Satu kotak je diperlukan. Kemudian dia baik untuk orang yang enzima, gatal-gatal kulit, ruam, alergik. Ingatnya, minum, bukan mandi, minum. Kang memutih pahala pula tu kan. Kemudian dia baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibunya, baik untuk baby, untuk elakkan baby kena jaundice, demam kuning. Minum daripada awal. Kemudian dia baik untuk perempuan yang hormon meraya-raya, untuk kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak usahlah cari. Dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik rezeki. Hari ni dia offer, siapa beli satu 45, siapa beli dua 90. Oh tu kau cepat tangkap Tak adalah beli satu 45, beli dua 80. Mana yang ada lah susu kambing tu, tengok berapa banyak lah yang ada. Tapi siapa tak buat duit tak apa, beli QR Pay, boleh transfer, insyaAllah tak ada masalah. Ustaz balikkan transfer boleh? Boleh. Ni tak ada kalau sampai rumah hilang ingatan, buat canda redha je lah tuan-tuan. Itu saja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah SWT, kurang punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.